Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan tajuk aplikasi Kias. Ini senarai nama ahli kumpulan kami. Yang pertama, Afrina Batrisya binti Azmi, nombor metrik D203113147. Yang kedua, Nur Atira binti Azmi Nur, nombor metrik D203112813. Yang ketiga, Ainul Mardiah Farisha binti Muhammad Rasidi, saya sendiri, nombor metrik D203112856. Yang keempat, Farah Syakila binti Rozai, nombor metrik D203133212. Definisi kias dari sudut bahasa Al-Kias boleh membawa erti ukuran, persamaan dan ukuran di antara sesuatu tempat dengan tempat lain, iktibar atau ambil pengajaran, tamsil dan menyerupai. Dari sudut istilah dia pula, ialah menzahirkan persamaan sesuatu perkara yang tiada nas tentang hukumnya, kerana kedua-duanya mempunyai persamaan pada ilah atau sebab dalam hukum itu. Yang kedua, persamaan sebab dalam perkara furu yang telah berlaku dengan perkara yang baru berlaku mengikut persamaan ilah hukum tersebut. Yang ketiga, perbandingan antara sesuatu hukum dalam perkara yang baharu lahir dengan perkara yang telah ada hukumnya sebelumnya di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang terakhir, menyamakan masalah yang tidak jelas hukumnya di dalam Al-Quran atau hadis atau ijma' dengan masalah yang telah dijelaskan hukumnya di dalam salah satu daripada dalil tersebut, berdasarkan antara keduanya ada persamaan pada ilah hukum. Dalil kehujahan kias. Pada dasarnya, di dalam menangani soal kias ini ada dua pendapat ulama', iaitu yang pertama, jumhur ulama' yang mengatakan bahawa kias adalah hujah syarak. Yang kedua, mazhab Nidomiyah, Dohiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak kias sebagai cara untuk menetapkan hukum, termasuk juga sebagai mutailah. Jumhur ulama' muslimin bersepakat bahawa kias merupakan hujah syar'i dan merupakan sumber hukum yang keempat dalam Islam. Antara dalil-dalil yang menjadi sandaran asas kehujahan kias adalah seperti berikut. Firman Allah Ta'ala, maksudnya, maka insaflah dan ambillah pengajaran daripada peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Bagi dalil hadis pula, hadis Muaz bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutuskannya menjadi kadi di Yaman. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, maksudnya, bagaimana kamu membuat keputusan jika dibentangkan kes kepada kamu? Beliau menjawab, aku membuat keputusan dengan Al-Quran. Beliau menjawab, maka dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi berkata, jika kamu tidak mendapati dalil dalam sunnah Rasulullah SAW dan tidak dalam Al-Quran. Beliau menjawab, maka aku akan beritijad dan tidak akan menyeleweng. Lalu Rasulullah SAW menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW yang telah memutuskan hati Rasulullah. Ulama' mentafsirkan yang dimaksudkan dengan beritijad dalam hadis ini ialah dengan melakukan kias, kerana kias juga salah satu proses beritijad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrina Batrisya binti Azmi, nombor metrik D203113147. Saya akan membantahkan tajuk yang seterusnya, iaitu hujah ulama' yang menerima. Golongan yang menerima adalah para jumhur ulama'. Mereka berpendapat bahawa Al-Qiyas boleh dijadikan hujah dengan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan akal. Yang pertama ialah dalil Al-Quran.
Di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa Al-Qiyas adalah hujah ialah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, fa'tabiru ya ulil absar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, hendaklah kamu mengambil pengajaran wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Surah Al-Hajj ayat 59. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan balasan yang menimpa Bani Nadir sebagai balasan kekufuran dan tipu daya mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Allah juga berfirman lagi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah, dan juga taat kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dan dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 4. Yang kedua ialah dalil hadis. Hadis ini berkaitan dengan perutusan Muaz ke Yaman yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Rasulullah bertanya kepada Muaz, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yab'asa Muazan ila al-Yaman qala kaifa taqdi iza arada laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajdi fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajdi fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi wala alu. فضرب رسول صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول صلى الله عليه وسلم لما يرضي Rasulullah. Maksudnya, bagaimanakah nanti engkau akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada engkau sesuatu permasalahan? Muaz menjawab, saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bertanya lagi, sekiranya kamu tidak dapat dalam kitab Allah, jawab Muaz, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulnya. Tanya Nabi lagi, sekiranya engkau tidak menemukan dalam sunnah, jawabnya, saya akan berijtihad dan tidak akan mengabaikan perkara tersebut atau membenarkan begitu saja. Nabi pun menepuk dada sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah ke atas sesuatu yang diredai oleh Rasulullah. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Tiga ialah dalil ijma'. Para sahabat telah berhujah dengan Al-Qiyas dan mereka beramal dengannya. Ini berdasarkan kepada riwayat yang sabit sanadnya dengan secara mutawatir maknawi bahawa yang beramal dan berhujah menggunakan Al-Qiyas adalah dari golongan para sahabat yang terkemuka dan perkara tersebut berulang secara tercetus banyak masalah-masalah yang terkenal dan tidak ada seorang dari kalangan para sahabat yang mengingkarinya. Contoh, para sahabat sepakat melantik Abu Bakar sebagai khalifah berdasarkan qiyas terhadap pelantikan beliau sebagai imam sembahyang sewaktu hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setengah sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meredainya dalam perkara agama.
Mengapa kita tidak boleh meredainya sebagai ketua kita dalam perkara dunia? Selain itu, para sahabat juga pernah menjatuhkan hukuman bunuh pada beberapa orang yang terlibat sama dalam kes pembunuhan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Hal ini dikiaskan dengan potongan tangan terhadap beberapa orang pencuri yang terlibat sama dalam kes pencurian tersebut. Keempat ialah dalil akal. Islam adalah agama yang sempurna sehingga hari kiamat. Oleh sebab itu, syariat Islam dan hukumnya mestilah mempunyai sumber-sumbernya yang lengkap, merangkumi segala hukum-hukum bagi masalah-masalah yang telah berlaku atau yang akan berlaku sehingga ke hari kiamat. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah terbatas dan berkesudahan disebabkan oleh kesudahannya wahyu. Namun, masalah tidak berkesudahan dan tidak terbatas, tapi nas yang terbatas dan kesudahan tidak dapat merangkumi hukum-hukum bagi masalah-masalah yang tidak berkesudahan. Sekiranya ilah bagi permasalahan yang berlaku itu menyerupai atau ia dijelaskan dalam nas, inilah yang dinamakan Al-Qiyas. Ini adalah jalan untuk ia memperjelaskan kepada kita bahawa permasalahan tersebut merangkumi dalam nas-nas syarak yang tidak ada penjelasan hukum baginya. Disebabkan itu, syariat Islam layak mempraktikkan di setiap zaman dan tempat serta dapat memenuhi kehendak manusia dan kepentingan mereka sehingga ke hari akhirat. Justru itu, percayalah, Al-Qiyas digunakan untuk mengeluarkan hukum baru dengan berdasarkan persamaan ilah atau sebab dengan lahirnya hukum yang dijelaskan di dalam nas. Seterusnya ialah hujah ulama yang menolak. Golongan yang menolak Al-Qiyas adalah golongan Nizamiyah, Zahiriyah dan segolongan puak Syiah. Antara alasan dan hujah golongan yang menolak Al-Qiyas adalah A. Al-Quran menegah dan melarang kita daripada mengikuti zan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mengetahuinya. Surah Al-Isra ayat 17. Merupakan perkara zan kerana ia berasaskan kepada zan bahawa ilah yang kerananya disyariatkan hukum di dalam dalil yang dijelaskan itu. Oleh itu, qiyas dilarang dari diikuti dan beramal dengannya dan tidak dapat menetapkan hukum. Jumhur ulama menjawab zan yang dilarang dalam Al-Quran itu ialah zan mengenai hukum-hukum akidah kerana ia dituntut yakin mengenainya. Ulama telah sepakat mengatakan bahawa hukum syarak yang berbentuk amali, zan baginya adalah memadai. Seterusnya, B. Kebanyakan para sahabat mengkaji dan mengingkari dari beramal dengan qiyas. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika ditanya mengenai makna al-qalalah yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berkata, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun. Yang bermaksud jika seseorang lelaki atau perempuan yang tidak mempunyai bapa atau anak tetapi mempunyai seorang saudara lelaki dan seorang saudara perempuan. Ia berkata, ayu sama tuzalluni wa ayu ardin takilluni iza qultu fi kitabillah bira'yi. Yang bermaksud di manakah langit ingin meneduhi aku dan di manakah bumi tempat aku berpijak, andainya aku berani memperkatakan di dalam kitab Allah dengan fikiranku, iaitu Al-Qiyas. Seterusnya, Al-Qiyas membawa kepada pertelingkahan dan permusuhan antara umat kerana Al-Qiyas berasaskan kepada zan, tetapi seperti yang diketahui, perselisihan adalah sesuatu yang tidak disukai dalam Islam.
dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tashabari hukum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah, kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatanmu. Surah Al-Anfal ayat 8. Okey, nama saya Aina Marda Farisha binti Muhammad Rasidi. Nombor matrik di 2031286. Saya ingin menerangkan tentang rukun-rukun kias. Rukun-rukun kias ada 4, iaitu Al-Aslu, Hukmu Al-Aslu, Al-Far'u dan Ilah. Al-Aslu adalah sumber hukum yang menjelaskan hukum atau daerah yang menjadi sumber hukum, iaitu masalah adalah ukuran atau tempat yang serupa. Para fuqaha ada mendefinisikan Al-Aslu ni sebagai objek kias, dekat mana yang masalah tertentu dia akan disebahkan kepada Al-Maqis alaihi dan Musyabah, iaitu tempat penyempurnaan. Namun begitu, dia juga diertikan sebagai subjek, iaitu peristiwa yang hukumnya telah ditentukan berdasarkan teks. Imam Al-Amidi dalam Al-Mathbu' mengatakan bahawa Al-Aslu adalah sesuatu yang bercabang yang dapat diketahui hukumnya itu sendiri. Sebagai contoh, dalam pengharaman ganja, dia diibaratkan sebagai kias daripada arak kerana adalah haram, kerana bentuk asas dia tak boleh dipisah dan sentiasa diperlukan. Maka Al-Aslu adalah objek kias di mana masalah tertentu dikisahkan kepadanya. Seterusnya Al-Far'u. Al-Far'u adalah sesuatu yang tidak mempunyai ketentuan nas. Far' yang bermaksud cabang, iaitu suatu kejadian yang belum tentukan hukum kerana tidak ada nas yang boleh dijadikan sandaran. Far' juga disebut maqis yang disukat atau musyabah yang diibaratkan atau mahmul yang dibanding. Seterusnya Al-Hukum Al-Aslu. Hukum Al-Aslu hukum yang digunakan oleh kias untuk meluaskan hukum dari asal ke jauh. Itulah hukum Al-Aslu yang telah ditentukan berdasarkan nas-nas, dan hukum itu juga akan ditentukan pada far' sekiranya terdapat persamaan ilah. Seterusnya Al-Ilah. Ilah adalah alasan serupa antara Aslu dan Far'u, iaitu suatu sifat yang terdapat pada Aslu. Dengan adanya sifat itulah Aslu mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang disamakan dengan hukum Al-Aslu. Sebagai contoh, minuman narkotik adalah perbuatan yang perlu dihalalkan, sedangkan tak ada satu nas pun yang boleh dijadikan sandaran undang-undang. Untuk tentukan hukum, kaedah kias ni dia boleh buat untuk mencari tindakan lain yang boleh ditetapkan berdasarkan nas, iaitu perbuatan meminum khamru yang diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Antara minum narkotik dan minum khamri ada persamaan ilah, iaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminum sehingga dapat merosak akal. Berdasarkan persamaan ilah itu ditetapkan hukum minum narkotik iaitu haram sebagai haramnya minuman khamri. Ini adalah contoh-contoh ringkasan para ulama mujtahid menggunakan kias untuk mengistinbatkan hukum. Perkara asal ialah arak. Hukum asal arak ni haram. Perkara yang dicabangkan perahan anggur, ilah hukum mabuk. Seterusnya adalah syarat kias, terbahagi kepada 3, iaitu syarat bagi perkara asal, yakni sebab, syarat bagi hukum perkara asal,
Syarat bagi perkara cabang. Syarat bagi perkara asal iaitu sebab perkara asal ni boleh dikiaskan dengan perkara cabang. Hukum yang dikhususkan kepada perkara tertentu tidak boleh dikiaskan seperti hukum Rasulullah berkahwin dengan lebih daripada 4 orang wanita kerana perkara ini telah dikhususkan untuk Rasulullah sahaja. Perkara mustahil untuk dikiaskan tidak boleh dikiaskan seperti bilangan rakaat solat, kadar hukum hudud dan kifarah kerana perkara ini tak boleh difikirkan menggunakan akal. Seterusnya, syarat bagi hukum perkara asal, hendaklah daripada hukum asal, hendaklah hukumnya tetap dan tidak dimansuhkan, hukumnya mestilah melalui nas daripada Al-Quran atau As-Sunnah dan Ijma', tidak boleh dalil yang menetap bagi hukum perkara asal juga menetapkan bagi hukum perkara cabang, hendaklah bersebab dengan sebab yang boleh diketahui kewujudan sebab yang sama dengannya pada perkara cabang, hendaklah mendahului ketetapan hukum daripada hukum perkara cabang. Seterusnya, syarat bagi perkara cabang, illah hendaklah yang merupakan sifat zahir yang terdapat pada hukum dengan kewujudannya pada perkara asal dan perkara cabang. Hendaklah yang merupakan sifat tetap, iaitu mempunyai hakikat tertentu yang tetap, tidak berbeza dengan sebab berbezanya manusia dan keadaan. Hendaklah sifatnya sesuai bagi hukum sehingga boleh terbina hukumnya atas sifat tersebut. Hendaklah melangkau illah hukum tersebut daripada kedudukan hukum asal kepada perkara cabang. Tidak boleh ialah hukum itu menyalahi nas atau ijma' kerana menyalahi kedua-duanya menyebabkan tidak boleh untuk melangkau hukum pada perkara lain. Pembahagian Al-Qiyas, pembahagian dari aspek kekuatan hujah. Al-Qiyas apabila ditinjau dari aspek kekuatan hujah, Al-Qiyas terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama Al-Qiyas Al-Kafi, yang kedua Al-Qiyas Al-Jali. Yang pertama, Al-Qiyas Al-Kafi. Al-Qiyas Al-Kafi ialah qiyas yang tidak diyakini tentang perbezaan di antara ilah pada hukum furu' dan asal serta ia tidak pasti sama ada ia memberi kesan kepada hukum atau sebaliknya. Al-Qiyas jenis ini lebih dikenali dengan istihsan. Contohnya, wanita yang datang haid diharuskan membaca Al-Quran dan diharamkan berdasarkan Al-Qiyas Al-Jali. Al-Qiyas Al-Kafi mengharuskan wanita yang datang haid untuk membaca Al-Quran kerana ia berbeza dari segi waktunya dengan orang yang berjunub. Qiyas jenis ini menyatakan bahawa waktu berjunub adalah tidak lama berbanding dengan haid yang lama. Maka sekiranya mereka didatangi haid, mereka tidak dapat membaca Al-Quran. Berarti mereka tidak dapat memperolehi pahala dalam ibadat membaca Al-Quran ketika mereka haid. Sedangkan lelaki dapat membaca Al-Quran sepanjang masa. Ialah Al-Qiyas Al-Jali. Al-Qiyas Al-Jali ialah Al-Qiyas yang jelas, iaitu qiyas yang sebabnya ditetapkan dengan nas atau ijma' ataupun diyakini perbezaan di antara ilah pada hukum furu' atau asal. Ia juga pasti akan memberi kesan pada hukum atau sebaliknya. Contohnya, wanita yang didatangi haid haram membaca Al-Quran sama sekali kerana ia dikiaskan ilahnya sama dengan orang yang berjunub, iaitu ilahnya adalah tidak suci. Oleh itu, orang yang berjunub dan wanita yang didatangi haid sama-sama diharamkan membaca Al-Quran. Pembahagian Al-Qiyas dari aspek keluasan atau cakupan makna yang menyeluruh antara asal dan furu'. Al-Qiyas yang dilihat dari aspek ini iaitu perkara yang dikiaskan dengan yang asal dapat dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu yang pertama, Qiyas Al-Awla. Qiyas Al-Awla adalah yang mana ilah pada hukum furu' itu lebih kuat ilahnya daripada hukum asal. Qiyas Al-Awla ini juga bermaksud dari hukum furu' di dalam Al-Qiyas ini lebih utama atau kuat berbanding yang asal.
Contohnya, haram memukul ibu bapa dikiaskan dengan mengatakan kepada kedua ibu bapa dengan ilahnya yang sama, iaitu menyakiti. Sebagaimana firman Allah ada menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uffin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka janganlah engkau berkata kepada mereka dengan sebarang perkataan yang kasar walaupun hanya dengan perkataan Surah Al-Isra ayat 23. Oleh itu, janganlah kita mengatakan perkataan yang kasar terhadap kedua ibu bapa walaupun hanya perkataan kerana ia sama seperti kita memuka atau memarahinya kerana ilahnya adalah sama, iaitu menyakiti kedua ibu bapa kita. Yang kedua ialah qiyas al-musawwi. Qiyas al-musawwi adalah qiyas yang hukumnya adalah sama di antara asal dengan furuk berdasarkan kepada ilahnya yang sama. Al-qiyas al-musawwi ini juga boleh dijadikan dengan furuk, di mana al-qiyas ini boleh sama dengan yang asal dari segi hukumnya. Contohnya, haram membakar atau memusnahkan harta anak yatim kepada haram memakan harta anak yatim. Ini kerana ilahnya ialah merosakkan dan menghabiskan harta anak yatim tersebut. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api neraka ke dalam perut mereka, dan mereka juga akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surah An-Nisa ayat 10. Yang ketiga ialah qiyas al-dilalah. Qiyas al-dilalah adalah qiyas yang menghimpunkan di antara hukum asal dengan furuk berdasarkan sifat yang tetap bagi ilah. Contohnya, haram hukum bagi pemerahan anggur dikiaskan dengan pengharaman arak. Ini kerana ilah bagi kedua-duanya ialah terdapat bau yang kuat yang dikira sebati dengan bahan yang memabukkan. Contoh lain pula yang boleh dikaitkan dengan kias ini adalah dikiaskan harta kanak-kanak kepada harta orang baligh dalam perkara wajib zakat dengan ilah yang sama, iaitu bertambah dan berkembang harta tersebut. Yang keempat ialah qiyas al-shibah. Qiyas al-shibah adalah qiyas yang sama, yang mana hukum furuknya boleh dikiaskan dengan dua yang asal, yang mana ia dikaitkan dengan asal yang lebih banyak persamaan dengannya. Contohnya, pembunuhan yang tidak disengajakan terhadap hamba yang dimiliki oleh orang lain. Mengikut asal kejadian, hamba tersebut boleh dikiaskan dengan manusia biasa, dan hamba tersebut juga boleh disamakan dengan kuda yang dimiliki oleh tuannya dan dikias kepada harta yang dimiliki oleh tuannya. Yang kelima ialah qiyas al-adwan. Qiyas al-adwan ini boleh dikenali juga sebagai qiyas al-adna. Qiyas ini adalah berdasarkan ilah yang nilai ilah itu lebih rendah daripada ilah yang terdapat pada hukum asal. Selain itu juga, dari segi ilah hukum furuk dalam qiyas ini adalah kurang jelas atau tidak kuat berbanding yang asal. Contohnya, haram menjual ayam dengan ayam dibandingkan dengan menjual gandum dengan gandum, di mana ilah bagi ayam adalah lebih rendah berbanding dengan gandum yang menjadi makanan asasi untuk manusia. Saya akan membentangkan tentang aplikasi terkini qiyas. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu aplikasi qiyas pada zakat harta dan aplikasi qiyas dalam ekonomi Islam.
Aplikasi kias pada zakat harta. Harta yang wajib dizakati iaitu mal zakawi ialah yang pertama adalah harta dagangan iaitu tijarah, yang kedua emas iaitu zahab, yang ketiga perak iaitu fidah, yang keempat pertanian iaitu zuru, yang kelima buah-buahan iaitu simar, yang keenam haiwan ternak iaitu mawashi ataupun na'am, dan akhir sekali harta karun ialah rikas. Mal zakawi memiliki ilat yang sama yang bermaksud tumbuh atau berkembang, di mana berkembang bermaksud sifat kekayaan yang memberikan keuntungan, pendapatan atau bunga walaupun harta tersebut berkembang dengan sendiri. Harta yang tidak berkembang seperti rumah, perhiasan wanita, sapi, kuda untuk perang tidak wajib dizakati berdasarkan ijma' ulama'. Aplikasi kias dalam ekonomi Islam. Kias jaminan fidusia terhadap bai' al-wafa. Bai' al-wafa merupakan jual beli yang memberi hak kepada penjual untuk menebus semula barang yang dijual dengan persetujuan pembeli. Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah mendefinisikan bai' al-wafa sebagai jualan bersyarat kerana apabila penjual mengembalikan harga barang yang dijual, maka pembeli juga perlu mengembalikannya. Bank syariah dengan produk layanannya dalam menjalankan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum maupun ketentuan lain seperti pengaturan jaminan fidusia yang telah diatur dalam UU nombor 42 tahun 1999 berkenaan jaminan fidusia. Pembiayaan yang cukup berkembang ini merupakan pembiayaan murabahah ini kerana pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat. Transaksi murabahah di bank syariah dengan menggunakan jaminan fidusia dapat dikiaskan dalam hukum bai' al-wafa. Seterusnya ialah kias tawaruk terhadap bai' al-inah. Bai' al-inah merupakan satu kontrak dan akad yang membabitkan urus niaga jualan dan pembelian semula aset oleh penjual. Penjual menjual kembali aset kepada pembeli secara tertangguh dan membelinya semula secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Transaksi ini menggunakan akad-akad yang sah untuk melakukan riba dengan tujuan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Transaksi tawaruk pula bermaksud seseorang membeli sesuatu barang dari penjual berdasarkan pembayaran tangguh atau tidak tunai, yang bermaksud pembeli akan membayar harga yang ditetapkan secara ansuran dan dibayar secara penuh dan masa depan. Tawaruk biasanya digunakan dalam struktur deposit, pembiayaan atau tanggungan risiko. Sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, kias menerangkan sesuatu hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Kias juga digunakan apabila terdapat permasalahan yang tidak ada nas yang menunjukkan penyelesaian secara langsung atau tidak langsung. Al-Qiyas merupakan proses berfikir dalam mengeluarkan hukum dan kias juga sebagai satu dalil yang dapat dijadikan petunjuk. Namun begitu, terdapat juga golongan yang menolak kehujahan Al-Qiyas seperti golongan Nizamiyah dan Zahiriyah. Oleh itu, kias diperlukan sebagai sumber perundangan yang dapat mengikuti peristiwa-peristiwa atau permasalahan baru yang berlaku pada zaman sekarang. Sekian, terima kasih.